Saya ni memang gemar mendengar rancangan KC. Kali pertama saya kenal dengan rancangan KC apabila saya sedang isi minyak di salah sebuah stesen minyak di Johor Bahru. Apabila stesen itu memutarkan kisah seram, saya fikirkan ini salah sebuah radio dari Malaysia. Saya pun tanyalah budak yang kerja di kaunter. Dia pun mengatakan ini stesen radio Ria dari Singapura, dan saya pun mulalah mendengar bila saya pulang. Dari situlah saya mendengar rancangan KC dan ingin sangat untuk berkongsi pengalaman saya kepada KC dan juga pendengar peminat-peminat rancangan MJ12, kata budak GB. Saya ni sering kali kalau kadang-kala saya rasa bosan duduk malam-malam di rumah ni, tak tahu apa nak buat, saya akan keluar menunggang motosikal, kadang-kala pergi ke stesen minyak untuk isi minyak ataupun pergilah cari makan dan minum. Saya memang tak ramai kawan. Kawan-kawan saya pula yang lainnya selalunya mereka bertugas waktu pagi. Tugas saya tidak menentu. Katanya budak JB, tugas saya mengikut kontrak dan lazimnya saya akan buat tugas dari dalam rumah saya. Saya ini mempunyai kelulusan computer studies, dan kalau tugas-tugas yang saya dapat, projek-projek yang saya dapat selalunya berkaitan dengan internet, menubuhkan website dan sebagainya. Jadi malam-malam hari itulah akan saya buat kerja saya, sebab kalau waktu petang-petang hari adik saya di rumah, mak saya yang bising, memang tak boleh konsentrate. Jadi sejak hari itulah setiap kali kalau saya buat website ataupun apa jua kerja kena mengendalikan internet, kata budak JB, saya akan putar dan mendengar rancangan KC. Pada suatu malam tu, setelah mendengar rancangan KC sekitar pukul 2.05 pagi, saya pun terasa haus sangat dan saya keluar rumah menunggang motosikal saya. Saya pergi ke stesen minyak berdekatan dengan rumah saya. Dalam perjalanan, katanya budak JB, sebenarnya apa yang berlaku akan saya kembali selepas pesanan berikut ini. Suspend. Saya teruskan kisah yang dikirimkan oleh budak JB, yang dikatakan waktu itu bila dia sudah mendengar rancangan Misteri Jam 12, dia pun keluar dan juga ke kedai minyak berdekatan dengan rumahnya untuk membeli minuman lah. Jadi katanya bila saya menunggang motosikal pada malam itu KC, dalam perjalanan nak ke kedai minyak berdekatan dengan rumah saya macam rasa ada benda ikut saya dari belakang. Betul KC, perasaan saya ini semakin saya menunggang semakin tu tak tenteram. Saat kali saya pusing ke belakang, tidak nampak apa-apalah. Jadi saya pun terus menunggang motosikal, dan saya pun turun dari motosikal bila sampai di tempat kedai kedai minyak lah yang saya tujui. Dan di sana ada dua budak lah yang sedang bertugas, termasuklah seorang yang ada di kaunter. Saya pun masuk ke dalam, kemudian saya membeli minuman. Dan budak tu pun memang kenal saya dan selalu kisi saya pergi sana isi minyak, kadang-kala beli minuman dan makanan. Saya pun sedang beratur dan nak bayar di kaunter. Dua budak ni masuk dalam, kemudian jumpa saya, kami bersalaman. Kemudian bual-bual punya bual, dah bayar tu saya pun buka air dan minum dalam kedai tersebut. Sedang bercakap-cakap, salah seorang budak ni lah yang bernama Asman bertanya pada saya, "Oi, awek yang kau bawa tu kat motosikal, kenapa tak panggil masuk sekali? Cun seh," kata dia pada saya KC, katanya budak JB lah. Jadi saya pun tanya dia, "Awek mana pula aku bawa? Aku tak bawa awek. Tu dekat tepi motosikal kau tu." Jadi KC bila saya pandang, saya ternampak KC memang benar tepi motosikal saya ada budak perempuan sedang berdiri KC. Dan saya pun kata pada mereka, itu saya tak kenal. Sumpah aku tak pernah nampak. Tiba-tiba KC, saya dengan budak-budak yang dalam kedai inilah, termasuklah yang di kaunter, memerhatikan perempuan yang sedang berdiri. Tiba-tiba salah seorang dari mereka terus menggosok-gosok tangan, rasakan meremang. Dan kami pun masuklah lebih dalam dan tak nak pandang. Kemudian salah seorang dari mereka pun mengatakan, aku ada satu idea. Mereka tiba-tiba keluarkan CD surah ayat-ayat suci yang disimpan dalam kaunter. Kemudian di kaunter tu ada pelia CD. Mereka masukkan CD itu dan kemudian putarkan surah Yasin yang berkumandang di stesen minyak. Lat beberapa saat kami tak pandang luar sebab ketakutan. KC, kedengaran seolah-olah seperti ada suara makhluk mengilai dari jauh. Nilaiannya bukan seperti yang KC putarkan selalu. Seolah-olah kami dengar ada benda terpekik dan halus
kedengaran dari jauh di kawasan kedai minyak. Baik-baik dua budak ni nak duduk di luar, mereka tak jadi kerana ketakutan. Baik-baik saya nak pulang ke rumah, tak jadi kerana ketakutan. Saya duduk kisi di kedai minyak, stesen minyak tu sampai waktu subuh. Barulah bila dah banyak kenderaan berada di jalan raya, barulah saya pulang ke rumah. Itulah pengalaman yang dikirimkan oleh budak JB. Tetamu yang tak diundang ikut beliau ke kedai minyak berdekatan dengan rumahnya. Okey, pendengar di 897. Wah, banyak kisah yang saya terima tadi daripada pendengar kita. Namanya budak mana ni? Budak JB adakah mungkin yang dia rasa seram sejuk tu dari belakang benda tu ikut? Saya tak pastilah. Kisah-kisah yang selanjutnya akan saya teruskan. Yang ini kiriman SMS yang baru saya terima daripada Kak Hana. Katanya Kak Hana, pengalaman ini berlaku tahun 2001. Waktu tu Kak Hana baru mendapat anak yang pertama lah, kelahiran anak perempuan yang pertama dalam keluarga. Sekarang ini kakak dah mempunyai 3 orang cahaya mata. Seorang anak perempuan, 2 anak lelaki. Dan anak sulung Kak Hana ni anak perempuan. Dan waktu itu baru balik dari hospital. Dan sebenarnya masih dalam pantang, masih dalam hari. Jadi pendengar Ria 897, kata Kak Hana, ingat lagi kisi, kakak sedang duduk di atas katil. Anak sedang menangis waktu itu merupakan hari hujan. Sedang kakak cuba nak tidurkan anak nak lelapkan mata, anak menangis ni sambil kakak mendukung anak di tangan kakak. Sambil tu kakak cuba tenangkan dia supaya dia tidur di malam yang dingin, hujan dan sejuk. Suami pula waktu itu memandu teksi. Jadi Kisi dan pendengar Ria 897, kata Kak Hana, tiba-tiba kakak macam terasa tu Kisi, dekat tingkap macam ada orang mengendap. Kakak tinggal tingkat 3 Kisi. Dan kakak pun tolehlah apabila terperasan macam ada kepala orang sedang menjenguk dari luar tingkap yang sememangnya waktu itu tertutup sebab hujan. Nasib baiklah Kisi, malam yang disebutkan itu hujan. Lazimnya kalau kakak berada dalam rumah, kakak akan buka tingkap kerana kepanasan. Bila hujan terpaksa tutup tingkap dan malam tu seolah-olah lah nasib menyebelahi kakak. Dan memang secara kebetulan menutup tingkap, ternampak sesuatu di jendela. Hanya pandang sekali, bila ternampak ada susuk macam kepala manusia sedang tenung kakak dari luar tingkap yang sedang hujan dan malam sedang gelap. Ketika itu, kakak pun mengangkat bayi dan tidur di bilik sebelah. Barulah anak kakak senyap. Barulah anak kakak berhenti dari menangis. Rupa-rupanya budak kecil ni pun Kisi boleh beri signal ataupun amaran bila kehadiran makhluk-makhluk yang kita tak boleh nampak dengan mata kasar. Terima kasih dan selamat malam Kisi. Okey, rakan MJ12 telah kisah daripada Kak Hana. Jadi adakah anda percaya anak-anak kecil katanya bayinya menangis malam hujan tu tak henti-henti. Dia angkat, dia dukung bayi anaknya tu yang baru dalam hari tu. Cuba senyapkan, tidurkan anaknya, tetapi tetap terus menangis. Apabila Kak Hana rasakan macam sesuatu tak kena pada jendela, bila dia ternampak mungkinlah dia tak perasan. Rasanya macam kepala manusia berada di jendela dalam bilik rumahnya. Dia pun mengangkat bayinya, kemudian tidur di bilik sebelah. Barulah bayinya senyap dan tidur dengan nyenyak.